Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang saya hormati sekalian, kepada sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan yang terus memberikan sokongan kepada CTC.fm. Dan Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini untuk bersama dengan bicara fundamental yang akan dibawakan oleh pakar fundamental kita, iaitu Cikgu Yun CTC ataupun lebih dikenali dengan nama Khairul Nizam, yang akan membawakan kita berkenaan dengan di awal-awal semasa Biden akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. So, yang tu nanti kita akan kupaskan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk terus ke YouTube channel kami. Di sana kami telah menyediakan, Boboy telah menyusun banyak sekali, ya, daripada yang segmen pertama sampailah yang ke terkini, di mana semuanya ada di sana, daripada technical, fundamental dan juga elite wave, ya, semua kami simpankan di YouTube. Dan bila dah sampai nanti di sana, jangan lupa subscribe. Okey, Big Fair Human, pastinya ada sebab, ya, mengapa lebih daripada 2.5 juta pelanggan memilih XM, okey, untuk berdagang, ya, forex, indeks, saham, komoditi, logam, tenaga, daftar akaun bersama SM sekarang menggunakan link di pin komen dan dapatkan 30 USD no deposit bonus. Betul boy, ya? Cantik. Baik, Alhamdulillah semuanya dapat kita bertemu lagi pada malam ini, dan saya berdoakan semoga Selangor akan menjadi negeri yang makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, ya. Dan Tok sedikit Tok, saya tahu Tok agak penat. Sepatutnya saya tak bertanya hal ni. Adakah Kuala Langat akan bertambah lagi COVID berdasarkan daripada pengamatan dan meeting yang telah pun Tok lakukan di Kuala Langat? Hai, Tok, tak dengar saya ke Tok? Saya tak dengar. Oh, tak dengar? Ya. Oh, sekarang betul-betul. Sekarang dah okey dah? Ya, dah okey. Okey. Cuma saya perlukan sedikit lah. Saya tahu Tok sekarang ni sangat busy bersama-sama dengan frontliner di Kuala Langat. Dan adakah dapatkah Kuala Langat mengurangkan COVID, ya, dalam masa yang terdekat ni? Saya tanya tu, saya takut sebenarnya. Memang kita sentiasa berdoa lah perkara itu menyusut. Sebabnya kesedaran dan juga keprihatinan tu memang perlu. Hello? Ya, betul-betul. Jadi setakat ini apa yang kita lihat, overall case meningkat. Saya tak nafikan angka 4,000 hari ni. Satu jumlah yang cukup besar. Di Kuala Langat adalah sedikit 1-2 kes yang meningkat. Tinggal lagi kita sedang cuba untuk memperhebatkan lagi lah, supaya perlahan-perlahan ke atau bagaimana ke mengingatkan. Itu yang kita boleh buat. SOP yang paling penting. Kita tak mampu untuk menyekat manusia secara total, tetapi melalui nasihat, melalui kesedaran, itu sebenarnya yang sentiasa di highlight untuk diingat. Dan sebagai norma baru ni, macam mana pun kita tidak boleh lari daripada hakikat sebenarnya. Hello, Rasul?
Okey. Baik, terima kasih Tok. Saya sebenarnya saya nak menyedapkan hati saya je sebenarnya. Sebab saya dah mula hantar anak saya sekolah. So tadi dah bermula. So agak risaulah. Hari ni mereka cuma co-curricular membersihkan sekolah. So alhamdulillah dengan apa yang Tok cakap tadi, saya rasa lega lah. Okey, baik Tok. Tanpa buang masa, saya nak tengok siapa yang ada dekat ruangan komen kita sebelum kita bermula. Okey, di sini kita ada Syah Metal Drift. Salam Cikgu Yun dan Pak Su Boboy. Gol mari mari mari. Cik, gol mari mari. Okey, Fitri Hakim. Salam Cikgu Yun dan Pak Su. Kemudian kita ada siapa ni? Oh, ni yang membalas tadi. Kemudian ada saya Imhaf. Okey, baik. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, sila letakkan di ruangan komen anda. Kita akan jawab segala-galanya, insya-Allah. Ya. Anda lihat saja ya, dengan baju t-shirt biasa kepiah, tapi dia kalau nak ikutnya gajinya lebih kurang $31 tau ya, yang orang minta sebenarnya cikgu Yun CTC ni. Okey, baik Tok. tanpa buang masa Tok, kita mulakan dengan $31K. 31K. Okey Tok, ramai nak tanya Tok, jangka panjang, jangka pendek, Biden dan Trump. Adakah Trump akan kalau menyerang? Kalau saya letak 10 perkara. Pada saya ada 10 perkara besar yang akan terbalik daripada apa yang berlaku terhadap Trump dan Biden. Revolusi yang sangat ni saya besar hakikatnya. Okey, saya besar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Apa kebaikan 10 di Biden, apa kebaikan di Trump? Kalau kita cerita 10 saya pagi tak habis. Saya 2-3 sudah lah. Saya banyak-banyak. Saya suka untuk boleh ada masalah. Sedikit statement di wall saya tentang situasi terkini. Biasanya bila saya mencatatkan sedikit situasi itu adalah perkara besar yang saya lihat memberi impak kepada fundamental American dollar. Yang pertama sekali adalah percukaian. Percukaian mereka. Ya, itu sangat besar kesannya. Cukai. Kedua adalah low interest rate mereka daripada Federal Reserve yang sekarang ni kalau kita lihat di Forex Factory American dollar tanda itulah tanda melebihi 0.25%. Apa yang saya nampak sekarang ini adalah dia akan kekal dengan rate yang rendah sebegini untuk jangka masa yang cukup lama. Lama tu maksud saya bukanlah sepanjang hayat, bukan akhir hayat sehingga qalu innalillah, bukan gitu. Setidak-tidaknya sehingga habis penggal Joe Biden untuk satu sesi 2 tahun. Kerana apa? Kerana mereka terkesan dengan beban hutang. Amerika ni beban hutangnya besar. Bila beban hutangnya besar, kadar pemerikatan kutipan daripada hasil-hasil Amerika itu masih belum dapat dikembalikan. Kecuali Donald Trump saja sebelum ini yang lantang menaikkan percukaian. Itu yang menyebabkan dolar boosting ataupun terbubu naik. Itu langkah pertama Trump economic. Terutama dalam sektor korporat kita nampak sangat kat situ. Jadi di pentadbiran Joe Biden, beliau jelas menjelaskan bahawa tidak akan ada sebarang kenaikan cukai. Malah beliau akan revise balik percukaian tersebut. Bila dia kata revise, ini bermakna dia akan melakukan perubahan percukaian. Dan bila dia merubahkan percukaian, ini melemahkan dolar. Ini dolar menjadi lemah. Itu satu yang jelas sangat. Okey, istilah lemah kita boleh nampak perlahan-lahan kalau kita tengok kedudukan
dolar setakat ini jatuh kan, start daripada semalam. Kenapa dia jatuh pada semalam? Nota saya itu nota saya yang kedua. Nota saya yang Yes, jatuh. pertama adalah Mental. Janet Yellen, okay? Betapa hebatnya Janet Yellen yang penuh dengan pengaruh sebagai Secretary Treasury, iaitu Setiausaha Perbendaharaan Negara Amerika. Ini bermakna Janet Yellen akan ada lawan dia, iaitu bukan lawan lah, maksud saya dia perlu untuk mendapat kesepakatan dengan Jeremy Powell sebagai chairman. Jeremy Powell adalah Republican daripada Donald Trump yang masih berkhidmat kerana berpenggal, sedangkan Joe Biden daripada Parti Demokrat. Yellen angkat sumpah semalam menjelaskan bahawa beliau akan menyokong pentadbiran Biden sepenuh hati tau, dan dia akan memastikan Amerika dalam keadaan yang membangun, tetapi bukan dengan cara Trump, iaitu dengan cara mesra rakyat istilahnya, di mana golongan sederhana dan golongan miskin akan dibela nasibnya. Tidak akan mengamalkan resis. Itu antara perkara yang dilihat memberi kemenangan besar kepada Joe Biden. Negro Amerika, Ini Biden Asia lah Amerika. Ini Biden. Okey. Baik. Amerika itu sendiri, golongan asal seperti Indian apa semua akan mendapat hak sama rata. Itu berbeza dengan Trump punya polisi, iaitu America for America, di mana kulit putih adalah golongan yang kasta tinggi itu semasa Trump. Jadi 1, 2, 3 perkara yang saya lihat besar kesannya tadi yang saya bagi tahu. So bila low interest rate Amerika ni akan terus rendah macam yang kita nampak di Ford Factory ini dijaga, saya lihat ia akan lebih panjang, sebab package pandemik 1.9 trilion dolar yang minta diluluskan oleh pentadbiran Biden nanti, ia bukannya simply figure yang akan dibelanjakan, kerana 1.9 dolar Amerika itu akan mencakupi banyak seksyen, terutama seksyen pendidikan, seksyen rawatan dan juga seksyen pembangunan ekonomi sederhana ataupun IKS. Dan pada masa yang sama juga bila low interest rate Amerika ini berpanjangan, iaitu kita tak akan dapat melihat peningkatan kepada 0.50 atau mungkin 1.00, mungkin lebih rendah 0.10 seperti AUD ni. Okey. Ini slow akan membolehkan suara. slow kenapa? Okey, tak apa. Teruskan. Slow sangat Sekejap, saya tukar kain. Slow sangat ke basuh? Okey, Jun. Ya, sekejap ya. Kepada semua penonton-penonton diharapkan bersabar. Sekejap saja. Kita akan perbetulkan. Boboy akan memberikan sesuatu yang terbaik daripada konti CTC.com.
Okey, baik. Okey tu, kita dah sampai ke bahagian Biden tadi. Dia agak lebih kepada orang kata adil, dan Trump ni pula dia lebih kepada kulit putih. So adakah kenaikan Biden nanti akan memberikan impak yang kuat kepada semua masyarakat Amerika? Okey, dari segi bentuk sokongan ekonomi sekarang ini memang ramai yang sangat-sangat gembira Trump keluar daripada pentadbiran White House. Gembira? Dia gembira, boleh katakan gembira, kerana apabila demokrasi mengamalkan kesamarataan, Waima dia Negro Amerika, Asia Amerika, Chinese Amerika, lepas tu golongan asli seperti Indian, semua akan dapat hak sama rata. Dan apabila dia melancarkan pakej rangsangan nanti, iaitu 1.9 trilion stimulus pandemik itu, $1,400 untuk setiap isi rumah akan menerima pakej ni. Begitu. Jadi argue dia adalah kenapa perlu di saat ini untuk Amerika berbelanja besar. Jalen malam tadi mewakili pentadbiran Biden awal-awal bagi tahu bahawa ini kehendak presiden untuk dan juga disepakati bagi merancakkan ekonomi dalam negara, kerana banyak yang terpaksa berhenti kerja, tidak dibayar gaji dan mengalami pemotongan pendapatan. Satu, oleh kerana pandemik. Kedua, oleh kerana beban cukai. Jadi, macam saya katakan tadi, bila Biden naik jadi presiden, 3 perkara saya lihat yang cukup besar ni akan menjatuhkan dolar. Akan merendahkan nilai dolar, saya cakap. Sementara ataupun bagi jangka masa yang tertentu? Pada saya, untuk 2021 ni lah, senang kata. Alright. Untuk tahun ini, dolar tidak akan mengalami suatu impak yang kuat, tidak. Dia hanya akan berada dalam satu zon dikala berpada-pada sahaja. Ini dipanggil sebagai tumbling. Tumbling ni gegor-gegor, tong-tong, deng, macam tu kan maksud kan? Okey. So, baik. Saya sebenarnya ada soalan ni daripada rakan kita ni. Boleh saya ambil? Boleh ya? Masalah, tak ada masalah. Boleh Tetap ya, terus. Okey, baik. Kita ada Ahmad Syahir Damyati. Mohon Cikgu Yun dan Pak Su mohon komen gol malam ni. Pasal gol. Okay, saya bagi tahu satu je. Siapa trade gol macam saya trade gol. Okey. Pada saya dia cukup mudah. Sebab kena ingat, pentadbiran Biden akan ubah struktur percukaian. Kedua, pentadbiran Biden tidak akan menaikkan cukai. Ketiga, pentadbiran Biden akan memudahkan percukaian supaya semua generasi di Amerika dalam keadaan yang berpada-pada. Itu jelas. Dan mereka sanggup untuk berbelanja demi rakyat. Ini menjatuhkan dolar dan meningkatkan nilai emas. Baik. Perhatikan betul-betul. Dia bukan kata kita sekarang dengar, dolar jatuh, emas terus terbang sampai ke langit. Dia bukan begitu. Tapi nampak tak kekuatan emas sekarang, berapa kuat dia naik? Ya, dia betul. Jatuh lebih kurang dalam 3 jam, tapi tak sampai 1 jam setengah, 2 jam dia terbang. 2 jam ni dah begini dia besar. Sedangkan dia nak jatuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam dia tak jatuh. Dia jatuh pukul 5 sehingga pukul 9. Pukul 9 dia masuk, New York buka, dia terbang. Sebab apa? Sebab indeks Amerika mendapat sokongan. Nampak ni? Macam mana indeks boleh naik, tuan-tuan? Macam saya bagi tahu, indeks naik disebabkan stok sahamnya meningkat. Ni stok saham kita US 500 kan, stok saham kita meningkat. Okey, boleh nampak kat sini. Banyak kali saya ulang-ulang panduan dan formula untuk melihat pergerakan fundamental ini. Dia adalah suatu fokus melihat ke depan. Okey, mungkin sekejap kalau saya nak
Ni boleh nampak muka saya ni tak? Ini boleh nampak ke boy? Boleh. Boleh? Boleh. Ini pengajian yang saya ajar semasa di Miri Sarawak. Tahun ini tahun 2015. Apa dia makan? Miri Sarawak Apa yang dinamakan Anissa Fundamental? sebelum kita pergi ke Brunei. Belum. Masa ni masa lagi sinar SMS. Oh, okey. Okey, maksudnya tentang teori mikro dan makro. Bila kita cerita pasal teori, dia adalah asas untuk kita melakukan analisis bagi mendorong sesuatu kepentingan kadar untuk nilai ke depan. Baik, sesiapa yang mengaji fundamental ni, makroekonomi ni, dia ada ratio. Ratio dia adalah ini secara profesionalnya tetapi saya garapkan dengan cara mudah. Secara profesionalnya adalah meletakkan forecast profitable itu 80% mengatasi risiko 20%. Itu fundamental. Faham Hello? Pak Su? Ya, okey. Saya faham. Baik. Saya faham. Jelaskan kat situ. Saya tutuplah benda ni. Benda dah lama. Tapi inilah teori dia. Okey? So, apabila kita dah nampak maksud dia apa, iaitu penerapan teori mikro dan makro kepada pasaran bagi meramal trend masa depan. Inilah benda yang memacu dan sangat penting bagi menentukan kadar nilai dalam industri forex kita. Itu kena faham. Baik, inilah yang macam-macam. Dan sebelum saya pergi pada Biden lebih jauh, tengok. Komponen yang mesti ada dalam pasaran forex kita jelas, kita ada technical, kita ada fundamental, kita ada sentiment. Cikgu Hazlan sibuk dengan technical. Nazrul Ishak hebat dalam teori Elliott wave dalam technical. Saya terselit kat tengah. Saya seorang yang terselit kat tengah ni dengan kat bawah ni. Maknanya technical lebih diambil ataupun lebih pelopori oleh kebanyakan trader di luar. Mereka lebih memahami teknikal. Sebab bila kita tengok teknikal macam ni senang kan. Naik, tengok emas berapa punya kuat dia terbang. Tengok dolar berapa kuat dia jatuh. Saya nak tanya pula, apa kekuatan pula forex analysis ni? Dia sekarang ni ada cabang 4. Okey, technical, fundamental, sentiment, lepas tu forex analysis. Maksudnya ini adalah tiga elemen ini yang membentuk pasaran. Dan kalau nak memahamkan diri dalam trading ataupun perdagangan forex dalam bentuk currency, instrumen, you kena ada 3 elemen ni. 3 elemen ni yang membentuk pasaran forex. Tengok emas kuatnya dia naik. Best pula pun tengok kan. Baik. Baru saya tahu. Okey. Saya jarang buka semua sebab dulu kalau saya mengajar memang saya buka lah. Tapi dari segi hal begini kita lebih kepada memberi kefahaman secara dialog one to one kan. Kenapa mesti dialog ada fundamental dan okey, kalau kita tengok dekat chart yang sebegini, kita nampak ni carta yang common sense semua orang akan tengok hari-hari. Inilah bentuk technical. Dan apa pula bentuk fundamentalnya? Fundamentalnya kena bentuk macam ini. Nampak ni. So okey, ini komponen dia. Komponen di dalam fundamental. Mahirkan komponen ini semua tuan-tuan, insya-Allah mudah untuk kita belajar. Dia ada economic analysis, industry, company, GDP, inflation, government policy, economic policy, RBI, financial growth industry. Ini komponen fundamental untuk keseluruhan bentuk ekonomi. Bukan hanya forex industry. Kalau nak forex sahaja, common sense-nya dia akan jadi begini. 55. Okey, baik. Ini komponen dalam yang dipanggil fundamental analysis dalam FIT, Financial Instrument Trading. Biasa orang panggil trade news kan, high impact kan? Inilah kumpulan. Ni adalah kali pertama saya tengok benda ni. Sebab saya mengemas rumah. Jadi saya punya e-book lama-lama tu keluarlah balik sikit-sikit kan. Dan
Tak, saya rasa pula bagi saya lah pendapat saya saya rasa benda ni perlu dikeluarkan balik untuk memahami mereka ni supaya mereka faham bahawa fundamental ni amat penting dalam untuk menjana pergerakan mata wang asing. Betul lah dia. Tak ada Kan? masalah. Sebab Sebenarnya dalam segi elemen begini, benda ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ataupun 10 begitulah. 10, Dia puratanya 10. Dan setiap daripada impact inilah yang membentuk dikatakan sebagai the biggest impact yang terbesar dalam menggerakkan FIT. Sebab kita trade currency, kita trade instrument metal dan sebagainya, ini perkaranya. Okey, NFP yang nombor 1 lah daripada NFP. So dalam industrial production ni ada pecahannya lagi. Pernah dengar ISM ISM Manufacturing Product, kita pernah dengar PPI, Purchasing Market Index yang ada ni. Dan kita ada factory orders, semua dekat dalam industri. Trade balance. Kalau trade balance ni kena belajar current account surplus, kena tahu apa itu current account surplus. Apa itu trade balance, negatif atau positif. Employment data kat sini kalau kita tengok dekat dalam Forex Factory kan semua dah ada dapat tu. Benda yang sama. Sama, betul. Benda yang sama. Kalau kita ambil tarikh hari bulan lain sekalipun, pasal tak ada buat. Ya kan? GDP saya ada, rasa, GDP semua ada. Kalau kita pergi pada kalender penuh pun, perkara ini semua ditunjukkan. Monetary policy semua ada. So di section ini semua ada. Interest rate lah. Yang mana interest rate kita boleh tengok. Kalau dekat sini, yang bawah ni interest rate ni. Gitu. Semua ada di sini. Nampak bendanya simple, nampak bendanya mudah. Kenapa tu? Saya nampak data tu dapat diperjelaskan dengan satu lagi skop ni. Apa dia? Kan? Jadi pada tahun 2021 ni rasa saya mungkin perlu kot cikgu. Saya bukan ni, contoh macam ni, macam saya cakap tadi kan. Dia akan keluarkan yang data, kemudian nak menerangkan kembali, dia akan menggunakan mana tadi 10 perkara tadi. Ya ni. Dah hilang dah. Ada. Ni. So setiap kali data tu keluar dan memudahkan cikgu untuk menerangkan, oh macam ni patutlah. Apa yang patut? Itu hari kedai kopi aku. Macam tu lebih kurang lah contoh. Ya betul. Baik, rasa itu satu tu Pak Su dah nampak kan dia punya flow begitu, dia punya sesuatu perkara tu mesti ada di belakang tabirnya apa kan? Kita pun faham kan? Betul. Baik, kita sambung balik. Kita tengok jadual berkala kita. Yang pasti malam ni Abel Bidai kita akan angkat sumpah, dipanggil the sworn in, dan beliau akan diapit untuk masuk secara rasmi ke White House pada jam 1.10 atau 1.30 PM waktu Amerika. Akan mengangkat sumpah pada jam 10 pagi hari Rabu waktu Amerika. 10. Okey, so sebelum tu kita lihat dia pukul 1 pukul 1 dia masuk White House secara official, pejabat presiden. Okey. 1.10. Wah, ni kena balik, kena tengok dia ni. Cuma tadi agak kecoh sedikit bila ada 12 orang pengawal peribadi beliau terpaksa di kuarantin dan juga tidak dibenarkan untuk escort. Agak kecoh sedikit tadilah semasa persiapan impeachment pula. Majlis angkat sumpah ni. Pasal Joe Biden ni dia menghormati semua bangsa Asia, Islam memang dia hormat. Dia juga tiada halangan untuk membina masjid macam mana Obama buat di New York, dan mungkin di Washington lepas ni akan ada masjid. Ya, betul. Itu saya sokong. Satu perkara yang menggembirakan umat Islam seluruh dunia. Dan sekarang ni kita harap supaya dia boleh tarik balik pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel tu, bagi balik kat Palestin lah. So kita harap begitulah. Gitu. Dia pernah bercakap. Dia dah pernah bercakap pun dia akan bagi balik kepada umat Islam. Umat Islam. Betul.
Dia sangat menghormati budaya dan agama. Begitu. Ya. Baik, alright tuan-tuan. Kita ketepikan sikit Joe Biden. Apa yang saya dapat katakan pada Joe Biden speak pada jam Khamis nanti 21 hari bulan. Terus skip ni yang nampak ni. 1 pagi ni, awal pagi Joe Biden. Ini adalah tentang, antaranya adalah kuasa eksekutif presiden. Kena faham. Kuasa eksekutif presiden adalah kumpulan geografi politik. Okey. Bila kita cerita kumpulan geografi politik, ia adalah kumpulan sentimen. Nampak ni. Kumpulan spekulasi dan sentimen. Tetapi sentimen fakta. Bukan rumus, sentimen fakta. Rumus dia akan jadi jika sepatutnya Joe Biden kata, no, kita potong cukai hanya 10%. Betul, 10% dia potong. Sepatutnya dia potong 30%. Rumusnya mana? Rumusnya 30%. Hakikatnya apa? Hakikatnya 10%. Itu kena belajar kat sini, sentimental ni. Pasal gambar dia roket. Dia boleh terbang, dia boleh terjun. Okey, kembali sikit. Simpan dulu. Pergi balik kepada kita ni. Okey, apa yang saya fahamkan, saya minat untuk melihat kuasa eksekutif Joe Biden ini dalam dia meletakkan peranan yang ada sekarang. Seperti apa? Perkara yang dilakukan oleh Donald Trump sebelum ini yang mendapat tentangan banyak masyarakat supaya ditarik balik. Seperti pembinaan sempadan Mexico Amerika dengan dinding tu juga akan memberi kesan kepada dolar Amerika. Kedua, penutupan pipeline ataupun pemberhentian projek mega pipe daripada Kanada ke Amerika. Itu dah stop tu. Tinggal lagi kuasa eksekutif nak membatalkan atau menangguhkan terus. Jika itu berlaku teruk, maka UCAT akan semakin jatuh lagi. Dia yang pertama pagar. Pagar. Yang kedua minyak. Lepas tu yang ketiga memudahkan sepadan. Betul. Yang dia kata kanak-kanak yang sukar untuk menjumpai ibu bapa, itulah yang saya dengar lah. Terbang lagi yang tu dapat sokongan kan. Betul. Itu baru 3, baru 4, baru 5. Banyak lagi cikgu. Tengok UCAT lah. UCAT ni akan lagi rendah ni nanti. Pasal UCAT, projek mega pipeline tu besar. Tu bilion dolar punya harga. Sebab dia stop ni, dia kata dia nak stop. Malam besok, hari Khamis besok, dia akan umumkan masa ucapan dia terhadap projek XL Pipeline. Kalau dia kata kita berhenti sementara seketika, maka UCAT akan semakin jatuh. Tu dia. Alright. Okey. Apa pandangan cikgu terhadap mata wang kripto selepas ucapan negatif Makcik Yellen terhadap kripto? Ini masuk dalam kripto pula ni. Cryptocurrency, macam saya bagi tahulah. Banyak bank pusat di seluruh dunia tak bersetuju menggunakan istilah currency kripto ni, mata wang digital ni, tak bersetuju. Masih lagi melakukan perlandasan cetakan emas. Tu jelas. Apa dia? Lepas tu? Tapi masih mereka menggunakannya untuk alternatif, satu cara untuk menyelamatkan duit mereka. Kripto ni setakat ini dia tidak ada mana-mana tempat pun yang memerlukan regulated license untuk dia keluarkan. Sebab mining ni dia dipelopori tu. Mining dia perlu mining, dia perlu perlombongan istilahnya. Nak pakai Bitcoin, Ripple dan sebagainya. Baik. Dan setakat ini tidak ada perundangan regulated untuk perkara itu dijadikan sebagai ekonomi. Saya cakap ekonomi begitu. Maksudnya dia hanyalah sebagai satu apps. Kalau kita kata sebagai aplikasi, okey, saya ada perkhidmatan, saya ada sesuatu. Dan lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya kamu kena langgan perkhidmatan saya, sekian-sekian perkara. Maknanya dia kena create demand dia sendiri. Itu kripto. Bukan semua orang nak pakai kripto, Pak Su.
Jadi bila tak ada regulated laws terhadap perkara ini, central bank sangat tidak berminat. Terutama Europe Central Bank, ECB, sangat membantah penggunaan Bitcoin atau kripto atau mata wang digital. Gitu dia. Dia lebih macam mana pun setakat ini memang ada revolusi tetapi belum besar kan. Belum besar. Cuma ada beberapa negara yang dah menggunakan pakai macam China dah mula pakai kripto, kita pun tahu kan. Dan sebahagian negara-negara di kawasan Timur Tengah yang menggunakan dinar emas dan sebagainya masih boleh menerima kripto. Australia boleh guna kripto sikit. Singapura pun dah mining, dah gunakan kripto. Tetapi cara dia berdagang menggunakan kripto itu, dia mesti ada demand. Cuma sekarang ini belum meluas. So mana-mana blok yang masih lagi belum meletakkan currency kripto sebagai sumber ataupun mata wang digital bagi menggantikan fizikal, tentu dia menentang. Pasal dia perlukan kos yang tinggi. Nak main ni bukan murah. Okey. So kurang lebih gitulah. Baik. So bila dia dalam segi dolar, untuk Makcik Yellen, dolar Amerika juga tidak mengiktiraf kripto. Mereka lebih bersandarkan masih lagi kepada tradisional. Itu satu perkara. Kenapa saya cakap begitu? Sebab tengok macam ni siapa yang bertanya soalan saya tu, soalan itu bagus tu. Tu soalan bukan calang-calang orang yang bertanya. Fitri Hakim. Baik. Tengok kat sini Cik Fitri Hakim dolar Amerika dalam rate dia adalah 0.35%. Okey. So hanya ada 3 negara saja di dunia ni yang masih lagi sombong dan angkuh dengan rate yang tinggi. Sedangkan Australia yang kaya, GDP yang kaya pun dah potong. Okey, ini adalah suatu mekanisme yang dipanggil sebagai central bank rates ataupun rate bank utama dunia ni federal. So jika rates ini tidak diguna pakai sekarang ataupun diubah ataupun dah mungkin tak sesuai nak ganti dengan mata wang kripto, maka fizikal duit yang berbentuk kertas sekarang yang kita pakai ni pasti tidak ada nilai, akan jatuh teruk sebab orang dah cashless. Okey, so rate ini mereka pertahankan sebagai satu mekanisme tentang adab jual dan beli. Jelas. So Amerika, jika dia rendahkan lagi rate ini atau dia kekalkan sini, Federal Reserve mampu dan boleh untuk meminjam lagi sumber keuangan mereka dengan kadar yang lebih panjang tempohnya. Tu kelebihan dia. Faham kan? Tu kelebihan dia. So bila dia boleh pinjam untuk support balik keuangan mereka yang sekarang ni trilion dollars diperlukan, ini bermakna dia bermain dengan risiko merendahkan dolar. Sebab nilai interestnya semakin rendah dan tidak berubah. Jadi bila dia pinjam dengan kadar nilai yang rendah sebegini, ini bermakna kadar keuntungannya kecil. Pinjamannya kecil sebab rodanya kecil. Interestnya kecil. Resikonya adalah dolar tak ada keuntungan. Dia hanya boleh terapung. Ini sebenarnya tidak digemari oleh investor. Sangat tidak digemari. Kerana bila kita memiliki dolar dikala rate yang rendah sebegini, kelebihan Federal Reserve atau Amerika, dia boleh pinjam dengan pinjaman interest yang rendah. Dia untung sebab dia nak pakai duit. Tetapi orang yang bagi pinjam, istilahnya macam berapa sen aku dapat ni? 25 sen? Yelah, dia nakkan persen lah. Begitu. So, itu kelemahan rate yang rendah dan tidak berubah. Itu kelemahan. So, pertanyaan tadi pada saya, antara kripto dan low rate, macam mana pun untuk mendapatkan pinjaman yang tinggi dan panjang tempohnya mesti diperjuangkan interest rate bukannya kripto. Dan untuk Amerika, rate yang rendah sebegini dia sebenarnya melemahkan dolar Amerika. Okey. Cantik. Satu lagi cikgu. Muhammad Noh. Salam Cikgu Yun, DJ Pak Su. Boleh ulas sikit pasal JBP UK Brexit? Terima kasih. Ni pun kita dah lama tak berbicara tentang JBP dengan UK ni berkenaan dengan Brexit. Okey, ini counter GBP US dollar.
Okey, ini counter GBP. Boleh salah lentang pula jadinya. Saya tunjuk sikit Sekejap. Brexit ini jelas mereka bersetuju. Okey. Tetapi belum dipatenkan apakah kandungan persefahaman mereka. Hanya Baik. bersetuju ya terhadap deals yang ditawarkan oleh Europe Union ataupun EU kepada UK dan dibenarkan tempoh dilanjutkan sehingga bulan 3 atau bulan April nanti oleh kerana isu pandemik. Faham jadi Okey. market ni dia sekarang dalam kumpulan yang ini. Ni kumpulan sentimen ni. Kita sekarang dalam kumpulan geografi politik, dalam kumpulan sentimen. Okey. Market Digest bermakna UK mampu untuk mendapat kesefahaman dalam Brexit deal nanti. Sebab mereka dah bersetuju pada dasar tetapi belum dipaten. So market dia rallied. Dia semakin naik. Dan pada saya, the strongest currency setakat ini adalah GBP. Untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan. Bulan ni dan bulan depan. Okey. Okey, so Brexit adalah pada saya, ya, GBP memang sedang kuat. Saya yang bertanya tadi Memang tu, sedang apa kuat yang- Memang sedang kuat. Baik. Dan Brexit belum Saya selesai, nak tuan-tuan. tanda. Setuju jelas, cuma kita tunggu pattern. Tunggu pattern isi kandungan deals yang akan diterjemahkan oleh pentadbiran Boris Johnson. Itu satu perkara. Perkara kedua, ni tuan-tuan sini saya bagi tahu. Nampak Andrew Bailey ni. Khamis 21 Januari, siapa trade GBP? Tak kisah GBP USD, GBP AUD, GBP JPY, GBP CAD, Euro GBP pun tak ada masalah. Ni Andrew Bailey ni. Andrew Bailey ni adalah kesinambungan daripada yang ini. Pasal nampak tak? Nampak? Okey. Okey, ni 21 Januari maknanya besok awal pagi Besok. nanti pukul 1. Ya. Tu pasal dia tengah rally naik ni. Ada sebab. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke sini. Okey. Ni saya tunjuk Dia pergi ke mana? Dia pergi ke sini. Ni 12 Januari GBP pukul 6 petang, MPC member broadband speak. Ini anggota MPC vote. Okey. Masa ni Andrew Bailey ada membuat ucapan bersama menyatakan kita tidak perlu untuk melakukan perubahan ekonomi polisi kerana di saat ini kita tidak dalam keadaan yang mendesak. Itu satu. Kedua, kalau betul kita nak tukar, mesti ada evidence inflasi GBP jatuh. Ini GBP ni. GBP USD. So rentetan sambungnya adalah besok. Awal pagi nanti, bukan besok. Ni. Ini baru real dia akan bagi tahu. Wow. Bank banyak of tu. England Governor Bailey speak pukul 1 pagi. Lepas tu Joe Biden pula speak. Amerika pula hantam dolar. So kalau GBP USD, saya buy GBP, saya sell USD. Saya cakap terus terang. Ni, saya buy GBP ni. Ni. Sebab saya meletakkan GBP ni untuk isu Brexit, dia mencecah paras ni 14 ni. Pada saya ini adalah rally untuk acceleration 143 atau 14, kumpulan 14 lah zon kawasan ni. Sebab ni dah kategori accelerate dalam keadaan kat sini tak ada resistance pun kalau ikutkan. Nampak? Kosong. Kosong ni nampak. Nampak? Mana dia ke bawah, semua ke atas. Pairnya sangat kuat. So kesimpulannya, Brexit sekarang ini menyebelahi pound sterling untuk rally lebih tinggi dan menekan dolar untuk jatuh. Dan kenapa dolar akan semakin jatuh? Kerana perkara yang saya jelaskan tadi. Ya, Joe Biden akan merendahkan nilai dolar. Kerana apa? Kerana dia dah berkata seperti mana yang malam tadi Jalen cakap. Saya sharekan Jalen punya live malam tadi kan. Yang mana bertanya, tak tanya, saya tak kisah pun, tak ada apalah. Ya, saya beritahulah kenapa mesti tengok Jalen malam tadi. Dan kenapa saya kata Makcik Allen tu tetap
Makcik Ellen. Sebab pada saya ikut Makcik Ellen ni 4 tahun masa zaman Barack Obama. Sifat dia satu, dia adalah wanita yang prihatin. Dia tak nak Amerika dalam keadaan yang terlalu susah dan terlalu senang. Dia tak nak. Dia nak Amerika ini dalam keadaan yang cukup. Makan cukup, tidur cukup, cangkung cukup. Sebab dia bukan macam Trump. Sebab dia nak dia nakkan benda tu, dia nak rasa benda tu sama. Dia rasa senang, Amerika rasa senang, dia pun rasa senang, betul tak? Lebih kurang gitulah gaya. Saya rasa begitulah. Yellen ni pula, dia kita maklum dia dah berkhidmat dengan 2 orang presiden. Jadi dia punya experience dan skill dia tu memang tidak dapat dipertikai lah. JBP. Okey, kita tengok pula jadual berkala kita. Baik tuan-tuan, untuk sepanjang minggu ini dari 17 hingga 22 Januari dan akan 23, minggu ini adalah minggu yang cukup sangat menarik untuk mereka yang trade FIT, terutama instrumen trading dalam bentuk currency, metal ataupun minyak. Dalam segi counter begini, saya suka untuk saya ingatkan bahawa the best currency sekarang ini yang solid adalah GBP, British Pound, GBP. Okay, the best counter commodities adalah counter kategori minyak, kategori minyak itu oil. Sekarang 53 dan dijangkakan akan semakin tinggi minyak ini ke paras $65 per barrel. Ni dia akan kejar yang ini. Pada saya minyak memang sedang mendaki. Ini resistance dia 2 ni, iaitu $65. Jika dia achieve $65 dan stay, ini bermakna minyak kita akan kembali kepada RM2.70, RM2.80 dan sebagainya. Dia akan lebih tinggi lagi. Inilah yang sebenarnya dikejar oleh produsen minyak sekarang. Okey, dan macam mana nak tahu minyak ni naik ataupun tidak? Pegang updating tentang vaksin. Sebab vaksin ni jika dia semakin memberi kesihatan dan kesembuhan, ini bermakna ekonomi recession untuk kembali produksi akan semakin galak dan minyak akan semakin mendapat demand. Apa yang kena so bila minyak semakin demand, maka UCAD akan semakin jatuh. Tengok kan sama, nampak tu bentuknya sama. Nampak tuan-tuan? Anak-anak, saya belajar anak saya macam ni lah. Nampak bentuk, nampak yang dia kat atas ke bawah? Ni kat atas, ni apa? Ni kat bawah. Kalau kat atas kat bawah jadi apa? Bukit kecil, bukit panjang. Okey, bukit kecil, bukit panjang. Kau tekan aje lah. Dia pun tekan 001 sampai nak indah mani. Itulah cara saya mengajar. Okey, carikan. Bila sebut pasal vaksin tadi kan, berjaga-jaga dengan vaksin kalau kita nak perhatikan oil. Jadi dekat mana dia punya relevannya, cikgu? Okey, mana chat saya tadi? Okey ni minyak Kenapa saya kata begitu? Ini kumpulan yang dipanggil sebagai, kalau dalam strategi saya simpan balik ini. Okey. Dia dipanggil sebagai, ini adalah kumpulan strategi dalam fundamental, macam mana cara nak melihat ni. Faham tak? Tak faham? Political event, economic data, minyak global. Dekat mana? Minyak dekat global environment. Kumpulan ni global environment. Minyak kumpulan global environment. Environment. Ni kumpulan minyak. Okey. Daripada global environment, dia akan membawa kepada interest rate, yang mana yang tadi saya tunjuk dekat forex factory. Yang ini. Ni kumpulan ni. Okey, dolar yang semakin rendah tertekan oleh kerana low yang semakin rendah akan menyebabkan pinjaman yang panjang. Ini tidak diterima investor. Itu adalah apa yang Biden akan buat. Sesuai kajian saya melihat bahawa ini akan merendahkan dolar. So bila dia rendahkan dolar, minyak akan semakin naik. Sebab dolar, minyak didagang dengan dolar. Dia dah nak sampai dekat resistance dia di sini. Ini intraday punya resistance, iaitu $53.98.
Melepasi paras ni maka sasarannya adalah $55 dan seterusnya. Ini pada saya ini adalah, ini nampak ni resisten dia, boleh nampak dah ni. Pucuk ni. Ni resisten dia, start dia jatuh. Bila dia melepasi paras $55, maka dia dalam keadaan acceleration. Disiplinnya adalah acceleration untuk mendaki terus ke $65. Itu minyak. Okey, kenapa saya katakan vaksin begitu? Vaksin kumpulan ini dalam kumpulan strategi dipanggil global environment. Environment, apa yang berlaku sekarang? Oh, pandemik. Macam mana nak baikkan pandemik? Kita beli vaksin. So, vaksin itu mujarab ke? Ya, marginnya mujarab. Apa yang menyebabkan dia tinggi? Bila vaksin nak dikeluarkan, dia akan stok. AstraZeneca pakai stok untuk dia buat vaksin. Betul? Sebab orang akan membeli saham untuk dia dapat modal. So, bila dia cerita pasal stok, ini bermakna stok yang meningkat akan memberi petanda indeks yang tinggi. Indeks yang tinggi akan menjatuhkan nilai dolar. Kan kita dah nampak kat sini anak-anak. Anak-anak pula aku panggil. Ni indeks ni nampak naik. Kau nampak minyak naik tak? Nampak. Kau nampak dolar jatuh? Nampak. Kau nampak emas naik? Nampak. So, saya mengajar susah ke senang? Senang. Tapi cikgu nak cikgu kena ada data ni lah. Penat lah. Gaji kena potong 4 kali dah ni. Gaji saya tinggal cukup gaji aja. Saya punya gaji, Allahu Akbar. Saya tak tahulah, dulu gaji saya 31,000, sekarang tak sampai. Saya suka bila cikgu mengajar data sekali dengan dia punya maksud dia, political event, ekonomi data. Okey. Ya, betul lah, sikit-sikit lah Dr. Su. Saya pun bukan pandai sangat pun, sikit-sikit lah. Jadi kenapa saya kata, kenapa saya cuba nampakkan anak-anak pula, tuan-tuan di luar sana, hari ni saya tak ada mukadimah kan, saya terus masuk je, minta maaf tuan-tuan je, sebab biadab rasanya. Allahu Akbar, minta maaf bahasa saya mungkin ni. Hari ni saya agak padat dengan online, banyak sangat. Okey. Kembali kepada kita punya, kenapa saya kata vaksin akan naikkan minyak. Saya dah jelaskan kan? Cuba jelaskan. Dah boleh nampak pasal? Okey, jelas. So tak perlu buka yang tu, kita sambung terus. Okey, seterusnya kita terus pada hari Rabu hari ni. Hari ni. Okey, GDP yang pertama pada 18 kita nampak peningkatan yang cukup baik. Ini bermakna growth domestic product bagi suku tahun terakhir bagi kategori Indian Oceania, terutama Aussie dollar akan meningkat tinggi. Kita tengok kumpulan Aussie dollar. Ini kita tinggalkan dulu kita punya minyak kita. Kita tengok Aussie dollar. Adakah dia terkesan dengan peningkatan apa tadi? CNY. Ni Aussie dollar. Okey, 72. Sekarang harga 7 dan di dalam keadaan acceleration, sedang meningkat. Dan sekarang bulan Januari dah 20 hari bulan 1. Pembukaan tahun untuk kategori Indian Oceania dalam keadaan yang accelerate, sedang meningkat. Dan kalau kita tengok kedudukannya, dia memang sedang meningkat. Ini bermakna Aussie untuk jatuh agak sukar. Selesai bab tu. Kemudian kita pergi kepada monetary policy. Inilah yang dibincangkan pada jam 11 malam tadi, tentang situasi Bank of Canada. Kat sini dulu saya selalu teringat Mr. Stephen Paulos. Sekarang dah tukar orang. Sebelah perempuan sebelah dia tu, dah lama tak jumpa dia kan. Selalu jumpa. Dah lama tak jumpa. Biasa kan ada perempuan sebelah dia, maksud? Betul tak? Ya, betul. Betul. Dia adalah timbalan governor untuk Bank of Canada. Dan kita sekali lagi yang cukup penting saya nak ingatkan pada mereka yang trade ni, UCAD. Ingat tu ya, UCAD. USD CAD ni sangat penting. Okay, the whole picture is on bearish. Ini geng Pak Haji lah, memang saya ajar cara macam ni. Tinggi sangat lah tu, rendahkan sikit kat sini. Kenapa masih macam tinggi? Tinggi lagi, dekatkan sikit kat sini. Lepas tu tarik sikit ke bawah. Kan rendah tu, kalau rendah baguslah. Itu.
kenapa dia langgar benda ni? Cari kedudukan dia terakhir, iaitu yang tertinggi. Yang ini. So habis, ini kumpulan trend dia. So ini bermakna bearish dipanggil trend, bearish trending dia semakin ketara untuk semakin rendah. Jadi sasarannya adalah di sini. Ni dua support yang sedang menghalang untuk dia terus jatuh. Satu, dua, tiga. Dua kali dia cuba. Jika yang ini cuba kali ketiga, maka ini akan tembus. Disiplin ni adalah disiplin candlestick pattern. So sebab tu, jadi di mana yang kita nak tahu? Di sini. Maka pegang jam 12 malam. Nanti lebih kurang dalam 1 jam lebih. 1 jam setengah pasal tu kan? 1 jam. Lebih kurang 1 jam 10 minit ke 12. Ni POC Andrew Bailey dia akan bercakap. Andrew Bailey maafkan saya. Saya lupa nama yang baru ni. Dia akan memberi gambaran. Yang penting pukul 1 malam nanti juga akan memberi rangsangan kepada yang ini pula. Sorry, dah hilang GP saya. Okey, cikgu, sebelum berakhir cikgu, 3 perkara tadi yang cikgu tunjukkan tu, cikgu panggil dia apa? Nenek Yellen. Grafik. Nenek Yellen. Siapa cakap Nenek Tak, Yellen? grafik ke ataupun Apa benda? ni. Ni. 1 2 3 4. Oh, apa ya? ini dipanggil sebagai elemen dalam analisis forex. Analisa forex. Analisa. Ini dia panggil elemen. Analisa. Ini forex. elemen ini inilah dia pasaran. Elemen dalam pasaran adalah technical, fundamental dan juga sentimental ataupun Technical, spekulasi. Fundamental, sentimental. Satu lagi. Nampak ke? Nampak. Saya Tiga nanti je. saya Dia terus tiga je. snap je. Dia 3 je. Tiga je. Tiga ini membentuk forex analysis. Okey. Itu maksud dia. Tadi Technical ada 2 lagi. dua yang mana? Technical, fundamental dengan sentiment. Apa? 3 je. 3 je. Ya. Okey. Baik. Tak apa, nanti saya akan ulang. Tengok. Tu tadi tu. Cikgu ni Mana tu? saja je. Ni. Tu. 1 2 3. Tu. Ni. Tu. Itu orang panggil apa? Ini strategi fundamental. Strategi. Strategi dalam analisis ekonomi dalam segi fundamental. Dalam analisis fundamental. Dia Thank you. daripada politik event dia akan pergi kepada ekonomi data. Daripada ekonomi data, ni data berkala. Kita kata data berkala yang kita tengok Forex Factory. Baik. Okey, ini akan terbit berjadual, tu kita faham, kita dah ada 2 minit lagi. Sekurang-kurangnya saya cuba nak memahami bila cikgu cikgu mengajar tentang data, saya boleh relatekan terus. Dan satu lagi tadi apa tadi? Global Ada satu environment, interest rate, inflation, politik event. Yang mana? Yang ini? Okey. Yang ni? Dia ada empat tadi kan? Sentimental. Sentiment. 1 2 yang ini? 2 tu. Ini high Apa impact. benda ini apa panggil dia? Inilah high impact yang menjadi High impact pergerakan news. besar-besar ni. Okey. NFP yang nombor 1. High impact. Okey, thank you cikgu. Okay. I love you. 15,000. Ambil gambar 15,000, belajar 100,000. Nanti saya akan pergi ke Sungai Manggis lah. Saya join haji-haji tu. Aduh. Saya pun nak bawa 2-3 orang haji nak ke sana tu. Aduh, haji kat sini lain InsyaAllah, macam. insyaAllah. Dia punya chip, chip dia kena jumpa Nazir Masjid. Dia chip. Nazir Masjid. Dia chip dia. Allahu Akbar. Okey, baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas kesudian anda untuk bersama-sama dengan kami dalam bicara fundamental yang telah dibawakan oleh Cikgu Yun CTC, dan kami mengharapkan semoga apa yang diterangkan, apa yang diberikan kepada anda semua ini akan dapat memberikan manfaat kepada anda, dapat anda memahaminya selok belok pergerakan mata wang asing daripada sudut fundamental. Dan esok kita akan bersama dengan BBB, borak bersama dengan Belento, ditemani oleh Boboy. Dengan itu saya tinggalkan anda. Tok, ada sikit kata-kata Tok.
Baik, sekali dahulu saya mohon ampunan maaf asal masalah audio video tadi di peringkat suku pembukaan internet saya agak drop. Dan insyaAllah ada rezeki waktu yang sama. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih kerana menyokong Bicara Fundamental. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Bye.